dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan, puan-puan? Mudah-mudahan yang hadir kat sini saya doakan semua dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merapatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat ditemukan, dapat bergerak ke tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala paling suka. Kalau bukan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaki kita tak mampu nak datang ke masjid. Sebab tu banyak penceramah, banyak para guru, banyak para asatizah, dia akan bagi tahu perkara yang pertama kita kena lakukan ialah bersyukur kepada Allah. Yang mana sebelum ni saya dah terangkan berkenaan dengan maksud syukur ialah kita kembalikan apa sahaja perkara yang kita dapat, kembalikan kepada Allah balik. Allah beri mata kepada kita untuk kita tengok benda-benda yang baik dan kita kembalikan kebaikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mata kita nanti yang pandang kepada kebaikan dapat juga Allah beri rezeki untuk kita dapat tengok Allah Subhanahu wa taala dekat hari akhirat. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Kan Allah bagi tahu kan? Dekat hari akhirat nanti kita akan dapat tengok Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang paling nikmat dekat dalam kehidupan kita. Dan juga mulut juga Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada kita, kita kena perbanyakkan syukur. Sebab itulah syukur ni ada syukur, ada 3 jenis peringkat syukur. Yang pertama syukur dekat hati, yang kedua syukur dekat perbuatan, yang ketiga syukur dekat lisan. Macam mana cara syukur dekat hati? Kembalikan semua sekali kepada Allah. Syukur ni kembalikan kepada Allah dengan kita yakin apa sahaja perkara yang kita dapat, apa segala perkara yang kita tak dapat, apa segala perkara yang memberi manfaat dan apa segala perkara yang memberi mudarat, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dekat dalam hati kita. Sama juga dengan cara kita nak bersyukur menggunakan lisan, dengan cara yang Nabi ajar kepada kita. Contohnya apabila kita bangun daripada tidur kita, apa yang kita sebutkan ialah dengan perkataan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka dan juga syukur dengan anggota badan kita ialah kita terus mentaati perintah Allah. Dengan mata Allah bagi tengok kepada kebaikan, dengan telinga Allah bagi mendengar kepada kebaikan, tangan yang Allah bagi terus membuat kepada kebaikan, kaki yang Allah beri terus pergi ke tempat yang ada kebaikan. Itu cara kita nak mengekspresikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, wa in ta'azzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Satu ketika zaman Sayyidina Musa alaihi salam, ketika mana Nabi Musa nak pergi ke beruzlah, berkhalwat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dekat satu tempat yang namanya Muqaddas Sitwa. Muqaddas Sitwa dalam Al-Quran Allah bagi tahu kan, Muqaddas Sitwa, yang ada yang namanya sekarang namanya Jabal Tursina. Ada yang orang panggil namanya Gunung Sinai. Gunung Sinai. Ketika Nabi Musa berjalan, Nabi Musa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 jenis manusia. Yang pertama manusia yang sangat kaya. Nak cerita tentang kekayaan ini, sampaikan orang tadi tu tak tahu nak buat apa dengan kekayaan yang dia ada. Dia tahan Nabi Musa, wahai Musa, engkau ni yang mana Nabi dan juga Rasul yang mana engkau digelar sebagai kalimullah, yang mampu bercakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku nak minta engkau sampaikan mesej aku ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa bagi tahu, apa mesej kau? Apa yang kau nak aku sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang kaya tadi ni bagi tahu, wahai Musa, sampaikan kepada Tuhan kau dan sampaikan kepada Tuhan kita, bagi tahu yang aku ni nak minta untuk jadikan aku ni orang miskin. Jadikan aku orang miskin. Nabi Musa bagi tahu, insya-Allah aku akan sampaikan.
Sambung perjalanan, Nabi Musa ditahan oleh satu orang, yang mana orang ni sangat dhaif. Sangat dhaif, ataupun kita kata sangat miskin. Dia bukan fakir, dia miskin. Fakir ni fakir ni ada harta lagi. Cuma kita kata apa kita panggil? Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu fakir. Dan masih ada tempat tinggal lagi. Adapun miskin memanglah tak ada apa-apa dah. Musa, aku nak bagi tahu kau, minta tolong kau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang diri aku ni, minta supaya Allah jadikan aku sebagai orang yang kaya. Lalu Nabi Musa bagi tahu, aku akan sampaikan kepada Tuhan kita. Lalu Nabi Musa beruzlah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa hari Nabi Musa turun daripada Muqaddas Situa ataupun Jabal Tursina ataupun kita panggil Gunung Sinai. Untuk makluman tuan-tuan, Gunung Sinai ini lebih kurang dalam 2,500 hingga 2,600 kaki daripada bawah. Bawah sampai ke atas, sampai ke puncak dia lah, sampai ke puncak. Sesiapa yang dah sampai itu, alhamdulillah lah. Kan? Pengalaman saya pukul 1 pagi segera sebelum subuh sampai. Sebelum subuh. Jadi nak cerita dengan Nabi Musa, bila mana dah selesai beribadah, Nabi Musa turun untuk berdakwah kepada kaumnya. Lalu Nabi Musa ditahan oleh orang kaya. Wahai Musa, kau dah sampaikan belum amanat aku atau mesej aku kepada Allah Subhanahu wa taala? Dah, aku dah sampaikan. Aku dah sampaikan mesej kau, aku dah sampaikan apa yang kau nak, dan Allah dah bagi jawapan dah. Apa dia jawapan dia? Lalu Nabi Musa bagi tahu, kalau engkau nak jadi orang miskin, satu perkara saja yang kamu kena buat, iaitu kamu jangan bersyukur dengan Allah. Jangan bersyukur dengan apa yang telah Allah beri kepada kamu. Orang kaya itu terus berfikir, macam mana aku tak nak bersyukur kepada Allah, sedangkan kehidupan aku ni pun yang Allah telah beri. Sebab Allah dah janji dalam Al-Quran, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, kalau kamu bersyukur kepada Allah, la azidannakum, aku akan tambah. Jadi kalau kamu nak jadi miskin, jangan bersyukur. Macam mana aku tak nak bersyukur? Semua benda datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman Nabi Musa. Jadi aku dah selesaikan, aku dah sampaikan apa yang kamu nak. Jadi Nabi Musa teruskan perjalanan. Ditahan pula oleh orang yang miskin tadi. Wahai Nabi Musa, kau dah sampaikan belum mesej aku kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, aku dah sampaikan. Apa yang Allah bagi tahu kepada kamu? Allah cakap, kalau kamu nak kaya, syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu syukur kepada Allah, Allah akan tambah. Orang miskin tadi itu, orang yang tak ada harta tadi itu, yang mana yang dikatakan harta yang ada pada orang tu hanya tubuh badannya saja. Maksudnya yang dipakai itu je yang ada. Tak ada rumah, isteri pun tak ada, anak pun tak ada, makanan apa semua tak ada. Yang ada dekat tubuh badannya iaitu pakaian dia. Kalau kamu nak kaya, kamu kena syukur. Macam mana aku nak syukur? Dia komplain. Macam mana aku nak syukur? Ini je yang ada, Musa. Ini je yang ada. Makanan pun tak ada. Aku ni kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau tak ada makanan, aku puasa lah. Kan? Ini Nabi Musa bagi tahu. Ini yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada aku. Lalu dia protes. Dia tak suka dengan perkara itu. Dengan dia ingat bila mana dia protes, Allah tak dengar. Allah dengar, lalu Allah terus hantar satu angin, yang mana angin tadi tu lalu dekat laki-laki tadi tu, menyebabkan pakaian yang dia ada tadi pun terbang bersama dengan angin. Langsung tak ada pakaian dan langsung tak ada harta bagi dia. Itu cerita tentang syukur. Jadi harta kita ni 3 saja dalam dunia ni, tuan-tuan. Harta kita ni 3 saja yang dekat dalam dunia. Yang pertama, makanan yang kita makan. Itu rezeki kita. Itu harta kita. Harta kita yang pertama, makanan yang kita dapat makan. Bukan makanan yang kita beli tu, yang kita pegang dekat dalam peti ais tu. Tu bukan rezeki kita lagi. Sehinggalah rezeki yang kita kata tu rezeki kita, yang kita dapat makan, yang dapat masuk mulut kita, itulah kita punya rezeki. Itulah kita punya harta.
Kan ada orang mampu belikan tapi tak sempat nak pakai, kan Allah dah panggil. Ada orang nak masak, nak apa, belikan mahal. Bila sampai nak makan ni, dia dah goreng punyalah. Ya Allah, mahal ikan ni, besar ni aku beli ni. Alhamdulillah dapat rezeki. Dia siang ikan tersebut, lalu digoreng, lalu dimasak lagi cantik dan seterusnya, dimasukkan dalam periuk, masuk dalam satu pinggan. Lalu ketika mana dia nak cubit ikan tadi tu, kucing lintas. Maksudnya bukan rezeki orang tu. Jadi yang pertama apa? Harta kita. Harta kita yang pertama ialah makanan yang dapat masuk dalam mulut kita, itu rezeki kita. Sebab itulah tuan-tuan, antara hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kita, menegah kita, melarang kita daripada membazir. Allah bagi tahu dalam Al-Quran kan, innal mubazzirin kanu ikhwanasy syayatin. Kita makan nasi. Kita makan nasi. Tak habis kita buang. Banyak kan ramai manusia yang buat macam tu. Sedangkan kita tak tahu beras yang kita beli tu berkemungkinan besar beras tadi tu beras yang wali Allah, wali daripada wali Allah Subhanahu Wa Taala yang tanam, yang tanam, yang tuai, yang bungkus, yang hantar, yang jual. Kita tak tahu. Sebab itulah yang pertama harta kita ialah rezeki makanan. Yang kedua, harta kita ialah apa sahaja pakaian yang kita pakai. Itu harta kita. Yang sekarang saya pakai ni, ni harta kita lah ni dapat. Yang dalam alamari banyak-banyak tu, itu belum lagi. Selagi mana kita tak pakai, belum. Saya dah pakai dah sekali. Sekali tu je. Lepas tu bukan harta awak lagi dah. Sebab itulah baju jangan banyak-banyak. Ada banyak-banyak kita bagi kepada orang. Kan agak sekarang alhamdulillah lah Malaysia, kita tengok waktu PKP lah banyaklah kesedaran orang share, tolong. Kita jaga kita je. Kan? Kita jaga kita je, bagi kawan-kawan yang memerlukan. Itu berkenaan dengan harta kita yang kedua. Yang ketiga, harta kita ialah yang mana kita infakkan ataupun kita sedekahkan ataupun kita wakafkan. Itulah harta kita. Yang mana harta tu kekal selama-lamanya di hari akhirat. Selain daripada itu, kereta bukan kita punya, rumah yang kita ada bukan kita punya, isteri yang cantik bukan kita punya, suami yang handsome bukan kita punya juga, anak yang ramai bukan kita punya juga. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dekat atas mimbar, lalu dia nampak cucu dia siapa, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bermain ridak selendang Nabi, berebut nak ambil selendang Nabi, berebut dekat kalayak orang ramai yang ada kat situ. Lalu Nabi turun daripada mimbar, Nabi ambil anak ni, cucu dia ni, cium, dan lalu Nabi hantar ke rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Setelah dihantar, Nabi pulang balik ke sebelum Nabi hantar kepada Sayyidatina Fatimah, Nabi bagi tahu kepada jemaah, sesungguhnya harta anak-anak ni semuanya tipu daya. Maksudnya ujian. Jadi Nabi hantar, lalu Nabi balik semula kepada masjid, dan Nabi naik ke atas mimbar dan Nabi sambung. Itu nak cerita tentang hukum ketika mana seorang khatib baca khutbah, khatib berkhutbah ataupun baca khutbah. Khatib boleh mencegah kemungkaran ketika mana tengah khutbah. Contoh misalnya kata dekat sini ada ramai anak-anak sekolah kan, ketika mana hari Jumaat ada pula yang bising. Khatib saja boleh bagi tahu yang anak-anak sayap sebelah kanan, mohon rendahkan suara. Kita bukan halang terus, kita kata mohon rendahkan suara. Kita nak kata tak boleh, dia tak faham, kita mohon rendahkan suara supaya para jemaah dapat dengar dengan baik. Yang pendengar pula tak boleh tegur, diam. Dalam keadaan khutbah tak boleh cakap diam. Sebab ada dalam hadis Nabi bagi tahu, kalau kamu cakap sikit saja, sesungguhnya pahala Jumaatnya faqad lagha, maksudnya tidak dihitung, maksudnya dah tak dapatlah pahala. Kan?
Jadi tuan-tuan bukan oleh Allah SWT, setelah habis Nabi SAW khutbah, Nabi turun, satu orang sahabat, wahai Rasulullah, macam gini ke kau layan cucu-cucu kau? Macam ginilah. Aku angkat cucu aku cium cucu aku sebab aku sayang cucu-cucu aku. Kan? Aku ada anak, aku ada cucu, tak pernah pun aku buat macam tu. Aku tak pernah pun buat macam tu. Lalu Nabi bagi tahu, man la yarham la yurham. Kalau kamu tak kasihkan, kamu tak sayang orang, jangan marah kalau orang tak sayang kamu. Man la yarham la yurham. Macam kita lah. Kalau saya nak bawa cerita tentang hijrah Nabi ni, kan masing-masing sedih pula kan. Contohlah, kita bagi satu contoh. Apa hubungan Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hubungannya? Dua hubungan kan. Yang pertama hubungannya apa? Sahabat. Yang kedua apa hubungannya? Bapa mertua. Bapa mertua. Ketika mana berjat di apa? Dekat dalam satu gua, ketika mana lari daripada satu musuh, masuk dekat dalam satu gua, menantu tidur atas peha bapa mertua. Tuan-tuan cek balik, ada lagi ke tidak? Tuan-tuan ada ke tak buat? Mai sini menantu abah Muharram sini. Contoh kan, Safar, Syawal, apa kau buat? Contoh kan, Safar, sini. Menantu sayangan abah. Tak ada tuan-tuan. Ada ke zaman sekarang yang kita buat? Sebab itulah Nabi bagi tahu, man la yarham la yurham. Tapi zaman Nabi itu Nabi didik. Kisah Sayyidina Abu Bakar sama dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun sama juga, ayah bapa mertua kepada Nabi dan juga sahabat Nabi. Baik, sampai mana dah tadi sebenarnya? Baru yang pertama kan. Yang kedua apa tadi? Bab apa tadi? Dah lupa dah. Panjang sangat. Ada yang catat tak? Semula? Lupa? Bersyukur. Bersyukur. Sebab saya rasa macam ada tadi. Tak apa. Walhasil syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga sifat syukur, tiga sifat ahli syurga yang kita, kalau kita nak masuk syurga, tiga sifat ni kita kena mulakan daripada dunia lagi. Kita kena mulakan daripada dunia lagi. Yang pertama ialah memberi salam. Memberi salam. Sama ada dengan orang yang kita jumpa, kita kenal ataupun yang kita tidak kenal, beri salam. Kadang-kadang zaman sekarang jiran pun kita tak kenal. Jiran pun kita tak kenal. Tapi itu tak apalah, kita muhasabah sama-sama lah. Muhasabah sama-sama. Kita tak nak apa huraikan panjang-panjang, cuma nak bagi tahu, Nabi bagi tahu kalau kita bersalaman dengan orang yang kita kenal atau kita tidak kenal, dalam keadaan kita suka sayang sesama Islam, maka gugur dosanya ketika mana kita salam. Jadi bagi salam. Sebab Nabi SAW pun bila mana berhijrah, Nabi turun daripada kenderaannya dekat rumah Sayyidina Ayyub Al-Ansari, Nabi pesan 4 perkara. Terus Nabi bagi tahu, kita nak pergi ke tempat orang ni, jaga 4 perkara. Yang pertama, salam. Apa hadis Nabi? Afshus salam wa tut'imut ta'am wa silatul arham wa qiyamul lail 'indal manam. Yang pertama Nabi bagi tahu, bagi salam, jamu makan, eratkan silaturahim, bangun malam. Nabi pesan. Jadi kalau kita nak jadi ahli syurga, kita kena banyakkan bagi salam kepada orang. Sayyidina Abu Bakar adalah satu orang sahabat yang memang sangat mengikut sunnah Nabi SAW. Bila mana berjalan dengan sahabat-sahabat lain, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang pertama memberi salam. Ada juga sahabat yang lain bagi tahu, wahai Sayyidina Abu Bakar adalah ketika mana kami berjalan dengan dia, tak sempat kami nak memberi salam, dia dah beri salam dulu. Tetapi apabila Sayyidina Abu Bakar berjalan dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar tak sempat nak beri salam, Nabi dah memberi salam. Itu adalah antara ada beberapa perkara kita orang-orang yang ada kedudukan kat dalam rumah lah, kita kata ibu, ayah, abang, kakak,
adik ke apa, kita kena biasakan cakap 3 perkara. Yang pertama, bagi salam, terima kasih, minta maaf, dan yang keempat, sayang. Kan? Biasakan cakap 4 perkara tu. Bagi salam, lepas tu apa tadi? Laju sangat. Bagi salam, terima kasih, minta maaf, dan juga sayang. Biasakan cakap perkara tu. Dekat anak-anak ke, dekat suami ke, dekat isteri ke, kena biasakan. Kan? Jangan pula nanti balik masjid, ayahnya buat, dah maknya panggil, maknya pelik. Dah panggil anak-anak, apa hal mak? Ayah kau dah lain macam pula. Contoh. Baik, itu yang pertama, sifat ahli syurga. Dia sentiasa memberi salam, bagi salam kepada orang. Jumpa orang, Assalamualaikum. Yang kedua, sifat ahli syurga ialah sentiasa ziarah menziarahi. Ahli tingkatan syurga yang paling tinggi, dia boleh ziarah tingkatan yang ke-6, yang ke-5, yang ke-4, yang ke-2, yang pertama. Dia boleh ziarah. Tetapi syurga yang pertama, syurga yang paling bawah tak boleh naik atas. Sebab apa? Andai dia naik atas, dia tak nak turun sebab rasa nikmat kat dalam syurga tu. Syurga yang atas. Nanti saya cerita sikit berkenaan ziarah dia. Itu yang kedua, sentiasa ziarah. Yang ketiga, silaturahim. Jaga silaturahim. Cuma pesanan saya yang untuk akhir zaman ni lah tuan-tuan. Cuba kita rapatkan balik adik-beradik lah. Kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita boleh seronok, tapi dengan adik-beradik tak boleh. Kita pun tak tahu juga kadang-kadang. Ini bukan pesanan untuk tuan-tuan, pesanan untuk kita jugalah, untuk saya jugalah. Sebab betul, ada beberapa orang Indonesia bagi tahu saya, Ustaz, adik-beradik ni masa kecil je Ustaz, bila bergaduh, lepas bergaduh makan sekali lagi, lepas bergaduh boleh mandi sekali, lepas bergaduh boleh main lagi, lepas bergaduh boleh tidur sekali. Tapi bila masing-masing ada kehidupan, gaduh sekali 20 tahun belum tentu dapat jumpa lagi tuan-tuan. Jaga hubungan tuan-tuan. Sebab Nabi bagi tahu, kalau andai kata kamu nak panjang umur, eratkan silaturahim. Memberi sedekah yang baik adalah sedekah kepada adik-beradik dulu. Sebab kita menggunakan nama yang sama, binnya. Dan kita menggunakan nama yang sama, bintinya. Dan kita menggunakan nama yang sama, mak yang sama, adik-beradik kan. Jadi cuba kita usahakan untuk silaturahim. Dan yang keempat, antara sifat ahli syurga ialah sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Lepas makan pisang ni, sedap pula pisang ni. Dia try yang kedua, lebih sedap daripada yang pertama. Selepas habis, alhamdulillah, ambil yang kedua. Lebih sedap yang pertama lah, alhamdulillah, ambil yang ketiga. Dah habis, alhamdulillah, tapi lebih sedap daripada pertama yang kedua. Maksudnya sentiasa sedap. Dekat dalam syurga ni tuan-tuan, perkara yang kita tak dapat imagine, perkara yang kita tak boleh nampak lagi kat dalam dunia ni, macam mana keadaan syurga. Kita dibayangkan, kita digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Dalam syurga Adnin, tajri min tahtihal anhar, berlalunya, mengalirnya air sungai. Kita tak dapat gambarkan adakah sungai syurga tu sama macam sungai dekat dalam dunia. Sungai Terkala contoh, macam tak sama ni. Ada sungai dari kat syurga tu daripada arak. Ada sungai dekat syurga tu yang susu. Dan ada sungai, kalau kita gambarkan apa saja terlintas, terus Allah buat. Itu syurga. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Sayyidina Adam alaihissalam, Allah bagi tahu dalam Al-Quran kan, la taqrabah hazihi syajarah. Jangan kamu dekatkan diri kamu dekat pokok ni. Tengok arahan Allah satu je, jangan kamu dekat pokok ni. Tapi kita manusia, dan Nabi Adam pun manusia, sentiasa lupa kadang-kadang. Sumiyal insan bin nisyan. Dinamakan manusia ni sebab ada kena mengena dengan lupa.
Jadi tuan-tuan, ketika mana Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tahu dekat Nabi Adam, wahai Adam, jangan kamu dekatkan diri kamu dekat pokok ni. Lalu Nabi Adam kata, ya, taat. Nabi Adam ni taat. Lalu setelah beberapa waktu, Nabi Adam didatangi oleh Iblis. Iblis datang. Ketika itu Iblis duduk dekat dalam syurga. Iblis duduk dalam syurga. Nampak? Iblis yang jahat tu pun duduk dalam syurga. Tuan-tuan, kita mudah-mudahan yang hadir kat sini, mudah-mudahan Allah beri peluang kepada kita untuk kita masuk dalam syurga. Amin. Allahumma amin. Jadi Iblis bagi tahu, Adam, aku nak tanya kau ni, apa perintah yang Allah telah beri kepada kau? Allah bagi tahu jangan dekatkan diri aku ni dekat pokok ni. Allah larang aku dekat pokok ni. Iblis bagi tahu, ada tak Allah bagi tahu sebabnya? Tengok mainan. Dalam urusan kita dunia pun, tentang agama, ada perkara yang kita tak perlu tahu pun. Biar ulama-ulama selesaikan. Kadang-kadang kita ni sikit-sikit nak komen, sikit-sikit nak komen. Bukan bidang kita pun nak komen juga. Allah ada bagi tahu tak sebabnya, kenapa? Tak ada pula Nabi Adam ni. Tak ada pula. Kalau kamu nak tahu ni, permainan Iblis ni. Kalau kamu nak tahu sebab Allah tak bagi kamu dekat pokok tu, ada dua sebab. Dua sebab Iblis bagi tahu. Apa sebab pertama? Antakuna malakain. Kalau kamu dekat pokok tu, kamu akan jadi malaikat. Kamu akan jadi malaikat. Nabi Adam bukan sembarangan manusia. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah, malaikat, ajar kepada Nabi Adam tentang apa saja ilmu yang ada. Lalu Nabi Adam fikir, macam mana Allah ciptakan aku yang daripada tanah, sifat tanah dengan sifat cahaya, kan lain tu. Maksudnya apa? Tepis hujah yang pertama. Jadi Nabi Adam bagi tahu, Iblis, tak mungkin, sebab aku diciptakan daripada tanah, sedangkan malaikat tu daripada cahaya. Dua perkara yang berbeza. Tak boleh, aku tak boleh jadi malaikat. Aku takkan mungkin boleh jadi malaikat. Sayyidina Adam alaihissalam. Adam, kau jangan lupa, mungkin sebab yang kedua. Apa sebab yang kedua? Antakuna khalidan fiha. Kalau kamu dekat, Allah nak kekalkan kamu kat dalam syurga ni selama-lamanya. Khalidan fiha. Khalidan. Apa maksud khalidan? Kekal. Yang kita, jangan buat pelik-pelik pula. Tuan-tuan panggil pokok apa? Khuldi tu kan. Asal dia berkata khalidan. Khuldi, kekal. Allah pesan jangan dekat. Kalau dekat, kamu akan buat perkara yang tak bagus. Lalu Nabi Adam terpengaruh dengan sebab yang kedua. Nabi Adam dekat. Dahlah, langgar perintah Allah, dekat, makan pula. Bila kita dah langgar sekali, tuan-tuan, seronok nak buat. Itu sifat manusia. Lalu Allah turunkan Nabi Adam AS dekat dalam dunia. Jadi kita, tuan-tuan, hidup kat dalam dunia ni tak perlu nak cari redha manusia. Kita fokus pada arahan Allah, perintah Allah, cukup. Sebab itulah kita hadir malam ni untuk dapatkan ilmu. Kita kena tahu apa tujuan kita ambil ilmu. Tujuan yang pertama kita ambil ilmu ialah kita nak buang sifat kejahilan yang ada kat dalam diri kita. Itu yang pertama. Nak buang kejahilan yang ada kat dalam diri kita tu, itu kita kena nak buang. Supaya keluar daripada masjid, keluar daripada surau, kita dah tahu ada perkara yang Islam ajar. Yang kedua, tujuan kita datang ke majlis ilmu untuk kita nak tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana wajib, mana tak wajib, mana yang Allah suruh, mana yang Allah larang. Tu kita nak tahu. Bila dah dapat dua perkara ni, barulah untuk kita dapat yang ketiga. Kenapa kita belajar ilmu? Kerana kita nak menjadi seorang hamba yang taat dan secara tunduk dengan Allah. So, kalau kita kaya dalam keadaan kita tunduk kepada Allah. Kalau kita miskin, kita tetap tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada banyak perkara yang Allah telah beri kepada kita, kita tetap tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apapun perkara yang kita hadapi, kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nyombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan dekat atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sombong dan takabur. Tak boleh. Tak ada guna tuan-tuan, tak ada guna. Sebab kita ni sampai masa ni semua akan dipersoalkan. Setiap percakapan kita, tuan-tuan tak apalah, Ustaz Mano boleh tak datang ke surau kami bagi kuliah? Saya ni, setiap perkataan yang saya keluarkan sekarang ni akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya takut ialah yang Allah bagi tahu dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang rasa diri kamu tu beriman, kenapa kamu cakap tapi kamu tak buat? Ada manusia yang mana dekat hari akhirat, ketika mana orang tu Allah campak dekat dalam neraka, tiba-tiba dia tengok orang tu, ada suatu orang masuk dalam syurga. Lalu orang yang nak masuk dalam neraka, macam mana kamu boleh masuk syurga? Ustaz, kan kamu yang ajar kami. Macam mana? Kamu mengajar kami dan kami terus amalkan. Jadi sebab tu ada 3 jenis manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala tak nak cakap banyak, humban kau terus kat dalam neraka. Yang pertama, orang yang berilmu ataupun yang orang yang sentiasa menghafal Quran. Allah bagi tahu dekat hari akhirat, wahai orang yang hafal Quran, wahai orang yang berilmu, apa yang kamu buat ketika mana aku beri kepada kamu ilmu, ketika mana aku beri kepada kamu Al-Quran kat dalam dada, apa yang kamu buat? Wahai Allah, aku dah sampaikan ilmu, aku dah sampaikan ayat-ayat engkau kepada orang-orang ramai, supaya orang ramai boleh beramal dengan ilmu-ilmu yang telah aku sampaikan. Allah bagi tahu, kazzabta. Allah bagi tahu kazzabta. Kalau dalam bahasa Arab, kazibun sekali tipu, kazzabta banyak kali tipu. Allah bagi tahu apa? Kazzabta, kamu bohong. Sebenarnya kamu sampaikan ilmu ni supaya kamu nak orang lain nampak kamu hebat. Kamu seorang yang alim, kamu seorang yang tahu sebanyak perkara. Dan kamu nak orang lain panggil kamu tok guru, kamu nak orang panggil kamu tok syekh, kamu nak orang lain panggil kamu baba, kamu nak orang lain panggil kamu tok segala macam, orang alim. Dekat dunia kamu dah dapat. Di sini tak ada lagi bahagian kamu. Allah angkat orang tersebut, humban terus kat dalam neraka. Orang yang pertama. Itu saya takut kan. Bukan suka-suka ni, bukan suka-suka sembarangan cakap, tak boleh. Yang saya cakap saya kena buat. Yang kedua, orang yang mana Allah SWT humbankan dekat dalam neraka terus ialah orang yang banyak harta dekat dalam dunia. Allah tanya, wahai manusia, apa yang kamu buat dengan harta-harta yang telah aku beri kepada kamu? Ya Allah, aku telah beri sumbangkan harta ini ke dalam madrasah, aku telah sumbangkan untuk surau, aku telah sumbangkan ke dalam NGO ni, aku telah sumbangkan untuk anak yatim, aku telah sumbang sebanyak tempat, aku telah sumbangkan. Semata-mata ini aku buat semua kerana engkau ya Allah. Allah jawab apa? Kazzabta. Allah cakap kazzabta, kamu tipu. Itu benda tu memang kita kena muhasabah. Sebab kita kalau boleh buat satu perkara tu memang ikhlas mata-mata kerana Allah. Kalau orang falsafah beritahu bila kamu dah keluarkan najis kamu dekat dalam sungai, jangan kamu tengok, biarkan dia mengalir. Tak betul? Kazzabta. Sebenarnya kamu sedekah sana, sedekah sini, sumbang sana, sumbang sini, kerana kamu nak orang kat dalam dunia bagi tahu kamu seorang pemurah, kamu seorang yang sangat pemurah, kamu sungguh menderma. Dekat dalam dunia kamu dah dapat apa yang kamu nak, di sini tidak ada bahagian untuk kamu. Allah angkat orang tersebut, humban kat dalam neraka. Wa iyyazubillah. Orang yang ketiga ialah orang yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada dia untuk berjihad fi sabilillah. Wahai manusia, apa yang telah kamu buat? Aku beri kekayaan dan aku telah beri kepada kamu semangat, kekuatan untuk kamu berjihad. Apa yang kamu buat? Ya Allah, aku turun ke padang, aku turun ke semua medan perang untuk aku hapuskan musuh-musuh Islam. Allah bagi tahu apa? Kazzabta, kamu tipu. Kamu nak orang nampak kamu ni seorang yang hebat, kamu seorang yang sadu, kamu seorang yang kita kata apa? Kamu nak kita orang cakap kamu ni seorang yang alim syahid di jalan Allah.
Dekat dunia orang dah panggil kamu seorang yang syahid yang hebat. Kazzabta, kamu bohong. Allah ambil orang tersebut, humban kat dalam neraka. Yang itu yang kita takut, yang wa'iyyazubillah. Jadi tuan-tuan bukan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita tidak tergolong daripada 3 golongan yang kita sebut tadi ini. Jadi tuan-tuan bukan oleh Allah SWT, sebab itulah kita datang dekat dalam masjid semata-mata kerana kita nak dapat ilmu untuk kita amalkan, bukan untuk kita perdebatkan, bukan untuk kita pergaduhkan. Berapa ramai hari ini orang yang dapat ilmu untuk digaduhkan? Allah turunkan Al-Quran dekat dalam dunia untuk kita baca ataupun untuk kita debatkan, untuk kita tadabbur ataupun itu untuk kita gaduh dengan orang. Allah suruh baca Quran, tadabbur Quran, faham Al-Quran, teliti Al-Quran, amalkan ajaran Quran. Bukan untuk dipergaduhkan, bukan untuk diperdebatkan. Hari ini Al-Quran dipergaduhkan, diperdebatkan. Dipergaduhkan, diperdebatkan. Yang semua siapa? Orang-orang Islam. Kamu nampak orang Islam sama orang Islam bergaduh. Peluang masuk. Jarum-jarum ikutlah orientalis ke, mulhidin ke, dia akan masuk jarum-jarum tersebut. Sampaikan itulah, bila mana kau tonton perasan tak, bulan 7 baru ni ada satu kumpulan yang mengatakan Nabi itu Tuhan. Sebab apa? Tak faham. Yang saya tak ada masalah yang itu. Kalau dia tak faham tu saya tak ada masalah. Yang saya peliknya, pengikut tu ada. Yang betul pengikut ni. Nak kena rotan tu pengikutnya ni. Dia buat pengikut ni kena rotan. Kena faham dulu perkara tu. Kamu nak buat macam kita nak sekolah, kita kena kita kena tahu tujuan kita apa. Kita kerja, kita kena tahu tujuan kita apa nak kerja. Kalau kita nak masuk dalam bidang ekonomi, kita kena tahu apa objektif kita. Kalau kita nak masuk bahagian pendidikan, kita kena tahu apa objektif kita. Kalau kita nak masuk bahagian politik, kita kena tahu apa tujuan kita. Apa objektif kita. Tuan-tuan, Allah nak bagi kebaikan kepada manusia ni antaranya dengan 2 perkara. Yang pertama, Allah bagi ujian. Allah nak bagi kebaikan kepada saya, Allah nak bagi kebaikan kepada tuan-tuan, antaranya yang pertama ialah Allah bagi ujian. Allah tengok kamu ni sibuk sangat sampai lupa nak sebut nama aku. Allah bagi sakit pada orang tu, baru nak sebut ya Allah. Sibuk sangat 24 jam kerja. Subuh susah nak bangun sebab apa? Dah penat kerja. Pukul 7 boleh pula pass-in. Masuk zuhur tak sempat nak solat zuhur sebab apa? Banyak kerja. Nak kerja meeting lagi. Masuk asar tak sempat nak solat asar sebab apa? Sibuk dekat dalam jam. Masuk maghrib tak sempat nak solat maghrib sebab apa? Nak main dengan anak bini. Waktu isyak tak sempat nak solat isyak sebab apa? Sebab nak rehat. Tak sempat apa? Kita nak jumpa dengan Allah dalam keadaan macam mana, tuan-tuan? Kita nak jumpa dengan Allah dalam keadaan macam mana? Saya mati, tuan-tuan mati. Yang tak nak mati akan mati. Tak suka mati akan mati. Yang nak mati pun akan mati. Kita nak jumpa dengan Allah macam mana? Kita bagi laluan azan. Nanti kita landing insya-Allah. Allahu Akbar,
Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai berkenaan dengan kebaikan. Yang pertama tadi, cara Allah nak bagi kebaikan kepada kita ialah Allah beri ujian. Yang kedua ialah mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid. Allah tambahkan ilmu dia. Dia rasa seronok nak belajar. Sama ada dia mengajar ataupun dia belajar ataupun dia suka kepada orang yang belajar ataupun dia yang mendengar. Kan? Itu mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid. Baik, cukup untuk malam ni. Cuma ada dua perkara yang saya minta untuk kita beramal sama-sama. Yang pertama berkenaan dengan doa ibu bapa. Doa ibu bapa. Tadi saya dengar imam baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Okey, baik. Yang pertama saya nak bagi tahu, saya baca dua dulu tuan-tuan, mohon take note, yang ada beza tak? Yang pertama Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Yang kedua Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ada beza? Ada. Baik. Jumpa dia punya perbezaan Yang pertama tadi Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Boleh? Maksud yang kedua, doa yang kedua yang kita baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa ibu bapa, atuk kami dan keturunan kami semuanya. Ada beza tak dua tu? Ada beza. Jadi tuan-tuan nak pilih yang mana? Yang penting buat, jangan tinggalkan. Buat. Saya sebab saya dah maklumkan, so terpulang pada tuan-tuan. Kalau untuk diri saya doakan untuk mak ayah saya dan keturunan ni semua sekali. Keturunan terpulang.
Yang kedua untuk kita amalkan ialah doa selepas azan. Doa selepas azan. Dalam hadis Nabi bagi tahu setelah kamu dengar azan, kamu yang pertama Nabi bagi tahu iza sami'tum nida faqulu kama yaqul muazzin. Bila mana kamu dengar azan, kamu kena sebut macam mana muazzin tu muazzin tu ucap. Kamu kena cakaplah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi bila akhir doa tu la ilaha illallah, apa yang biasa? Apa yang biasanya orang kita baca? La ilaha illallah, Allahumma rabb hazid atamatu. Betul Betul. Alhamdulillah dalam kitab fiqh dia bagi tahu bila mana kita selesai dengan azan la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma rabb hazihi da'wati tammah. Selawat dulu barulah doa al-wasilah. Doa kita je panggil doa lepas azan. Sebenarnya doa tu, nama doa tu doa al-wasilah. Doa al-wasilah. Sesiapa yang sentiasa baca doa al-wasilah wajibat syafaati. Nabi bagi tahu wajib bagi dia dapat syafaat aku. Sebab apa? Orang tu sentiasa doa kebaikan untuk Nabi. Maqamam mahmudan. Kan? Ya Allah, tempatkanlah Nabi ni dekat tempat yang paling mulia. Kita doakan untuk Nabi. Bila kita doakan untuk Nabi, wajiblah bagi kita syafaat. Dan Nabi, kita bahasa mudahnya, kita bagi luahkan rasa cinta kita, dijawab oleh yang dicintai. Gitulah. Kan? Jadi cuba kita ubah sikitlah. Kalau lupa tak apa, tak ada masalah. Cuma kita nak bagi tahu setakat yang saya berjalan beberapa sesi kuliah saya lalu dekat Masjid Jami' Kajang tu, alhamdulillah saya dengar. Kadang-kadang kita lambat, dah habis azan dah. Sambil dengar, dia baca selawat dulu, bagus. Bagus. Maksudnya lepas habis azan kita baca Allahumma salli la ilaha illallah. Nak sambung lagi pun boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah, sehinggalah sampai habis. So dua perkara itu saja. Baik tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu perkongsian saya pada hari ini. Insya-Allah kita akan ada lepasnya kita akan ada pilihan raya. Mudah-mudahan saya minta semua sekali terus keluar. Yang kedua, kita dimaklumkan bulan ini adalah bulan Muharram, yang mana kita kata Nabi berhijrah kan. Sebelum ni kita bagi tahu berkenaan dengan hijrah Nabi sebenarnya bulan berapa. Tu boleh panggil orang ustaz-ustaz lain untuk bagi tazkirah berkenaan dengan hijrah. Cuma kita ambil intipati, ambil input dan seterusnya. Bulan ini juga adalah bulan kemerdekaan kita sendiri, negara kita. Dan semalam kita baru selesai untuk Hari Pahlawan. Kita ambillah manfaat-manfaat. Paling kurang ambil seorang je cukup dah. Paling kurang orang Selangor ni kenal seorang pun cukup dah. Kita jangan sebut Mak Kilau. Kita tak salahkan Mak Kilau. Mak Kilau negeri lain. Tok Bahaman negeri lain. Tok Janggut lain. Kita orang Selangor. Tuan-tuan orang Selangor. Saya bangsa Johor. Saya bangsa Johor. Orang Selangor kena tahu paling kurang seorang. Jadi saya bagi contoh, tuan-tuan ambil satu orang nama pahlawan orang Selangor, iaitu berketurunan sultan juga, iaitu Raja Fisabilillah. Tuan-tuan ambil apa yang disampaikan sehingga dia meninggal dunia, dekat tangan dia tak lekang daripada satu buku yang namanya buku tu apa? Dalailul Khairat. Itu buku tu. Jadi ulama-ulama kita, bukan ulama saja, raja-raja kita, iaitu Raja Fisabilillah ada kena-mengena dengan sultan yang pertama negeri Selangor, sama ada adik ataupun abang, wallahu a'lam. Yang ada yang katakan orang adik abang. Cuma kita berlaku sedihlah sebab dia ada kena-mengena dengan negeri Selangor, tapi jenazahnya tak ada dekat dalam negeri Selangor sebab berebut bawa ke satu tempat yang lain di Indonesia. Baik.
Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf andai terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.